Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelajaran akidah hari ini kita akan ulangkan tajuk beriman kepada kitab. Okey, jom kita tengok. Yang pertama kita tengok dekat pengertian kitab. Okey, beriman pada kitab ialah beriman pada kalamullah yang mengandungi panduan untuk manusia, diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Kitab ini diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril yang mengandungi panduan lengkap hidup manusia. Itu dia pengertian kitab. Apa pula hukum beriman kepada kitab? Hukumnya adalah wajib. Selain daripada kitab, Allah juga telah menurunkan suhuf. Okey, apa dia beza antara kitab dan suhuf ni? Suhuf dari segi bahasa adalah lembaran, manakala dari segi istilah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk lembaran yang menjadi panduan manusia dan tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Okey, jadi suhuf ni hanya diturunkan dalam bentuk lembaran dan helaian-helaian, maka dikumpulkan jadilah satu buku khas, berbeza dengan kitab. Sekarang kita tengok berapa bilangan suhuf yang telah diturunkan pada para rasul. Okey, yang pertama 10 buah suhuf telah diturunkan pada Nabi Adam, manakala Nabi Syekh 50 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf dan yang terakhir Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Tadi kita dah tengok bilangan-bilangan suhuf. Sekarang kita masuk pula kepada bilangan-bilangan kitab. Okey, ada 4 sahaja kitab yang wajib kita percayai. Yang pertama, kitab Zabur. Ingat kata kunci ni, ZDS. Okey, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa bahasa Syriani. Okey, kitab Zabur mengandungi petua, doa, zikir dan juga nasihat. Yang kedua, ingat kata kunci TMI, Taurat, Musa, Ibrani. Okey, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Ia menceritakan tentang hukum syariat dan akidah yang benar, dan juga ia juga menyebut tentang Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Okey, yang ketiga, ingat kitab kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani. Okey, kitab Injil dia mengandungi perintah Allah supaya mentauhidkan Allah dan juga kisah kelahiran dan kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Manakala kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran, AMA, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Okey, Al-Quran mengandungi 114 surah dan 30 juzuk. Ia menjadi panduan hidup yang lengkap sebagai seorang Muslim, dan juga dalam Al-Quran ni mempunyai kisah-kisah dakwah Nabi kepada umat-umat yang terdahulu. Okey, ini sahaja 4 kitab yang kita kena hafal dan percaya. Okey, seperti yang kita maklum, kitab Al-Quran ni adalah kitab yang terakhir. Jadi apa dia kelebihan kitab Al-Quran? Yang pertama, ia adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran juga menjadi panduan yang lengkap untuk semua zaman, boleh dipakai. Yang ketiga, ia menjadi ubat dan penawar bagi segala penyakit. Yang keempat, terpelihara dari penyelewengan. Dan kelima, Al-Quran memansuhkan syariat Nabi terdahulu. Jadi sebagai penutup, mari kita lihat apa dia kelebihan beriman dengan kitab dan juga akibat kalau kita tidak beriman dengan kitab. Okay, kita tengok kelebihan beriman dengan kitab. Yang pertama, kita akan mendapat petunjuk jalan yang benar. Yang kedua, kita akan sentiasa taat kepada perintah Allah. Dan yang ketiga, kita akan sentiasa rajin berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah dan apa jua yang kita inginkan. Okay, manakala kalau kita tidak beriman dengan kitab, kita akan hilang panduan hidup, kita juga akan rosak pegangan akidah, dan yang terakhir akan berlakulah kezaliman yang berleluasa. Sekian saja daripada Ustazah. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.